Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran YouTube Lisa. Hari ini Lisa nak berkongsi dengan korang buku yang baru je Lisa habis dengar, iaitu No Excuses, The Power of Self-Discipline oleh Brian Tracy. Tapi sebelum tu, korang mesti perasan kali ni Lisa, untuk video kali ni Lisa pakai filter. Filter ni namanya filter kartun. Lisa harap korang suka, kalau tak suka, sukalah juga. Saja je untuk sedikit kelainan untuk video kali ni. Okeylah. Jadi buku ni membincangkan tentang kepentingan disiplin dan disiplin diri dalam mencapai matlamat dan juga kejayaan dalam kehidupan kita. Dalam buku ni Lisa akan memberikan ringkasan sahaja. Dia ada 21 bab dalam buku ni. Panjang kan. Kalau korang nak dengar keseluruhan buku ni, Lisa ada jumpa free version dekat YouTube. Jadi Lisa akan letak link dekat description kat bawah. Tapi dia dalam bahasa Inggeris lah. Kalau korang boleh faham bahasa Inggeris, korang boleh pergi dan dengar sendiri buku ni. Lebih kurang 5-6 jam bergantung dengan playback speed yang korang gunakan. Kalau korang gunakan 1.5 mungkin boleh habis dalam masa 4 jam macam tu. Tapi memang Lisa sangat cadangkan untuk dengar sendiri sebab memang dibahaskan secara terperinci dalam setiap bab. Untuk video Lisa ni, Lisa cuma bagi ringkasan je. Dan dalam setiap ringkasan bab tersebut, Lisa akan juga bagi apakah cadangan yang kita boleh ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Sebab ilmu tanpa amalan tidak akan membawa ke mana-mana. Jadi bila kita belajar sesuatu tu, kita cuba ambil dan kita cuba praktikkan, kita cuba amalkan dalam kehidupan kita. Okeylah, tanpa berlengah lagi, jom kita tengok apa yang Brian Tracy bincangkan dalam bab pertama. Bab pertama bertajuk Kenapa Disiplin Diri Adalah Penting. Kunci kemenangan dalam hidup adalah disiplin diri. Tanpa disiplin diri, kita tidak dapat mencapai matlamat yang kita inginkan. Tindakan yang kita boleh ambil daripada bab ini ialah kita kena cari punca dan apakah motivasi yang kuat untuk kita nak membangunkan disiplin diri dalam hidup kita. Bab kedua, disiplin diri dan matlamat. Matlamat yang jelas dan definisi yang tepat adalah kunci kejayaan dalam hidup. Dengan mempunyai matlamat yang jelas, kita dapat memfokuskan usaha kita untuk mencapai kejayaan yang kita inginkan. Tindakan yang kita boleh ambil dan boleh praktis daripada bab ini adalah menetapkan matlamat yang jelas dan membuat perancangan untuk mencapainya. Bab ketiga, disiplin diri dan konsistensi. Konsistensi dalam tindakan adalah penting untuk mencapai matlamat kita. Jangan kita buat sekali dua je, lepas tu dah terus berhenti. Macam mana kita nak berjaya? Sama juga macam adik-adik yang baru nak ambil peperiksaan kan, nak ambil SPM. Buat kerja rumah, tak konsisten, macam mana nak berjaya dalam peperiksaan? Samalah, dalam kehidupan pun sama juga. Kalau kita buat sesuatu tu, kena ada konsistensi. Contohnya, belajar setiap hari ataupun kalau kan contoh lain yang Brian Tracy bincangkan dalam buku ini adalah adalah untuk ahli sukan. Contohnya atlet yang berlatih secara konsisten. Dan sama juga macam penulis yang menulis setiap hari. Jadi tindakan yang kita boleh ambil untuk kalau nak praktikkan apa yang dibincangkan dalam bab ini ialah tetapkan rutin kerana ia dapat membantu kita mengekalkan konsistensi dalam segala tindakan kita. Contohnya macam berus gigi, korang konsisten tak? Mestilah konsisten kan? Setiap pagi bangun, mesti berus gigi. Samalah juga dengan segala tindakan yang kita lakukan. Perlu ada konsistensi. Okeylah, bab keempat, disiplin diri dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang bijak adalah penting untuk mencapai matlamat kita. Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri adalah penting untuk membuat keputusan yang bijak dan berani. Contoh orang yang membuat keputusan bijak melalui disiplin diri adalah seperti usahawan yang mengambil risiko yang terukur dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang tepat. Tindakan yang kita boleh ambil daripada bab ini ialah ambil masa untuk buat research sebelum kita buat keputusan supaya keputusan yang kita buat itu bijak dan juga berani. Bukan keputusan secara melulu. Tapi jangan pula terlampau
ambil masa yang terlampau lama untuk membuat keputusan. Jangan pula tunggu sampai dah berbulan-bulan masih lagi belum membuat keputusan. Itu namanya indecisive. Indecisive ni tak bagus. Kita kena jadi seorang yang decisive. Seorang yang berani dan berani untuk membuat keputusan. Kalau kita salah, tak apa. Kita belajar daripada kesalahan tersebut. Jadikan itu sebagai pengajaran. Lesson learned. Dan jangan buat lagi untuk masa depan. Jangan buat lagi benda yang salah tu untuk masa depan. Okey, bab yang kelima, disiplin diri dan ketahanan mental. Ketahanan mental adalah penting untuk mencapai, untuk melalui segala cabaran dan juga mencapai matlamat kita. Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri adalah penting untuk membina ketahanan mental yang kuat. Contoh orang yang melalui cabaran, melalui ketahanan mental yang kuat adalah seperti tentera yang menunjukkan keberanian bila berhadapan dengan bahaya. Tindakan yang kita boleh ambil untuk kita amalkan adalah kalau kita nak membangunkan ketahanan mental kita bila menghadapi cabaran ialah dengan mengambil tindakan yang positif. Contohnya kalau kita ditimpa kesusahan, jangan fikir sangat tentang kesusahan yang kita ada. Sebaliknya kita berfikir bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah yang kita ada tu. Sebab bila kita fokuskan fikiran kita untuk menyelesaikan masalah, maka kita akan dapat jalan penyelesaian. Tapi kalau kita asyik fikirkan tentang masalah yang kita ada, dia tidak akan bawa kita ke mana-mana. Kita masih lagi ada masalah tanpa ada penyelesaian ataupun jalan penyelesaian. Oleh itu, kita kena fokuskan fikiran kita sendiri yang kita boleh kawal, fokuskan untuk mencari ataupun berfikir tentang benda-benda yang positif dan juga berfikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan, bukan setakat fikir saja tapi mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bab 6, disiplin diri dan kemahiran. Kemahiran yang baik adalah penting untuk mencapai matlamat kita. Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri adalah penting untuk membangunkan kemahiran yang diperlukan untuk kita mencapai matlamat kita. Contoh orang yang mempunyai kemahiran yang tinggi melalui disiplin adalah seperti penulis yang mengasah kemahiran menulis mereka setiap hari. Tindakan yang kita boleh ambil untuk kita amalkan ialah memilih kemahiran yang kita ingin bangunkan dan kita usaha dan latih ataupun praktikkan benda tu hari-hari. Jadi contohnya kalau korang nak belajar macam mana cara nak edit video kan, kalau korang setakat tengok sekali dua daripada YouTube channel, mestilah benda tu tak masuk sangat. Tapi kalau tiap-tiap hari korang record diri sendiri dan juga edit video tersebut, jadi lama-lama kita akan jadi mahir. Macam itulah apa yang cuba nak disampaikan dalam bab 6 ni. Okey, yang ketujuh, bab ketujuh, disiplin diri dan keseimbangan. Keseimbangan dalam hidup adalah penting untuk mencapai kebahagiaan dan kejayaan. Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri adalah penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Contoh orang yang mencapai keseimbangan melalui disiplin diri ialah orang yang memberikan tumpuan yang seimbang kepada kerjaya, keluarga dan juga kesihatan. Bukan sekadar fokuskan dekat satu benda je, bukan setakat fokuskan untuk career je, tapi lupa nak jaga kesihatan ataupun lupa nak telefon mak atau ayah walaupun dah lama tak bercakap dengan diorang. Kalau korang duduk jauh lah dengan mak ayah, dah cakap dengan mak dengan ayah tak. Tapi kalau korang dah memang duduk serumah, tu memang dah dekat lah, tak apalah kan, kita dah walaupun duduk dekat ataupun duduk serumah, tapi kalau tak bercakap, tak bertanya khabar, masih juga tak seimbang. Jadi kena ada keseimbangan di antara kerjaya, keluarga dan juga kesihatan. Jadi kalau korang nak praktikkan, itu lebih kurang lah macam mana cara korang boleh nak praktikkan kan. Cari keseimbangan dalam hidup kita dan ambil tindakan untuk kita menjaga supaya dia sentiasa seimbang. Jangan terlampau fokus lebih sangat dekat satu benda tu, lupa pula benda yang lagi satu. Macam itulah ceritanya. Okey, bab ke-8, disiplin diri dan kreativiti. Kreativiti adalah penting untuk mencapai matlamat kita. Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri adalah penting untuk membangun kreativiti dalam hidup kita. Contoh orang yang mempunyai kreativiti yang tinggi melalui disiplin diri adalah seperti seniman yang melatih kemahiran mereka setiap hari.
Jadi seniman, artis ke, macam penyanyi ke, kalau korang minat menyanyi ataupun korang minat bermain alat muzik ke, kalau praktiskan hari-hari maka akan jadi lebih kreatif. Kreativiti ni terlampau luas, bukan setakat dalam bidang-bidang nyanyian ataupun melukis je, tapi dalam semua benda. Dalam critical thinking, dalam kemahiran berfikir pun ada kreativiti. Sebab kalau kita malas nak berfikir sesuatu, memanglah payah nak datang kreativiti tu. Sebab itulah buku ni Lisa rasa sangat penting untuk diri kita, sebab disiplin diri ni memang penting untuk segala-galanya. Untuk nak jadi seorang kreatif, berfikir pun setiap hari kenalah kita berfikir. Jangan asyik jawab malas nak fikir. Itu macam manalah nak membawa kita kepada kreativiti? Tak boleh lah kan. Bukan setakat fikir. Apa-apa je lah yang korang buat. Memasak sekalipun boleh kita nak jadi kreatif. Bukan setakat ikut je resipi yang kita tengok kat YouTube tu. Kadang-kadang kita kena cuba juga kelainan untuk jadi lebih kreatif. Contoh macam Lisa sekarang lah kan pakai filter. Ni salah satu cara untuk jadi kreatif lah kan. Buatkan sedikit kelainan. Bukan apa saja je. Okay, sorry lah. Bisa saja je mengarut kat situ. Tapi memang betul lah kan. Kreativiti ni terlampau luas. Dia dapat memberikan kelainan dan juga sesuatu perspektif yang berbeza. Dan itu kadang-kadang boleh membuatkan ia lebih baik. Tapi ada juga kadang-kadang dia tidak dapat membuatkan kepada lebih baik. Sebab setiap individu ni kan berbeza. Ada orang suka guna filter, ada setengah orang meluat tengok filter yang Lisa guna ni. Lisa faham, tapi tak kisahlah kan, kalau korang meluat tak payahlah tengok kan. Janganlah pula letak dislike. Okeylah. Bab ke-9, disiplin diri dan komitmen. Komitmen adalah penting untuk mencapai matlamat kita. Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri adalah penting untuk kita menjaga komitmen kita dalam kita mencapai matlamat kita. Contohnya orang yang menjaga komitmen melalui disiplin diri ni sama juga macam contoh yang kalau kita tengok contoh usahawan tadi kan. Untuk kalau katakan komitmen ni maksudnya dia lebih kurang kata kita memberi sehabis yang mungkin dalam apa-apa yang kita lakukan. Jadi tindakan yang kita boleh amalkan daripada bab ini ialah kita menjaga komitmen kita terhadap matlamat kita. Untuk kita dalam kita berusaha setiap hari itu, kalau kita dah cakap okey kita nak buat, janganlah pula tak buat. Jadi itu dah tak tunaikan komitmen yang kita dah janji untuk kita nak buat tadi. Bab ke-10, disiplin diri dan keuangan. Kewangan yang sihat adalah penting untuk mencapai kestabilan dalam hidup. Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri adalah penting untuk menguruskan keuangan yang bijak. Contoh orang yang menguruskan keuangan yang bijak melalui disiplin adalah orang yang membuat perancangan keuangan setiap bulan. Bila dapat gaji, bila dapat duit, jangan fikir nak enjoy je kan. Cuba fikir macam mana kita nak gunakan duit ini setelah korang dah bayar sewa rumah, makanan apa semua. Kalau masih ada lagi. Kadang-kadang sebenarnya kalau kita gunakan untuk bayar ni lebih, jadi dengan secara tak langsung kita akan membelanjakan duit tu. Cuba kita gunakan untuk simpan. Jadikan matlamat untuk simpan, untuk pelaburan tu yang utama. Contohnya gunakan 10% daripada gaji yang korang dapat untuk simpan. Jadi setiap bulan dah tahu dah 10% daripada gaji. Kalau korang dapat gaji 1,000 kan, 10%, 100 simpan setiap bulan. Yang lebih 900 tu untuk belanja. Jadi kalau kita buat macam tu dan kita disiplin, kena ada disiplin tu lah. Jangan setakat sekali bulan pertama je kita simpan 100, bulan kedua, bulan ketiga dah terus tak simpan. Jadi macam manalah dia nak berkembang. Itulah disiplin diri tu. Dia kena buat benda yang setiap bulan buat benda tu untuk kewangan. Jadi kita akan lebih berjaya dalam kewangan dan kewangan kita menjadi lebih sihat. Jangan pula terjebak dengan penggunaan kredit kad dengan interest yang tinggi dan at the end tak mampu nak bayar. Lepas tu jatuh bankrupt. Kita tak nak macam tu. Bab 11, disiplin diri dan masa. Menguruskan masa dengan bijak adalah penting untuk kita mencapai matlamat kita. Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri adalah penting untuk menguruskan masa dengan bijak. Contoh orang yang menguruskan masa dengan bijak melalui disiplin diri adalah seperti mereka yang memperuntukkan masa untuk mencapai matlamat mereka dengan mengekalkan fokus pada tindakan yang penting. Tindakan yang kita boleh ambil
ialah dengan menguruskan masa yang bijak ni dengan melalui disiplin diri. Contohnya, contoh yang sangat contoh yang Lisa bagi ni berdasarkan apa yang Lisa dah amalkan sekarang adalah Lisa gunakan kalender. Jadi kita blockkan time, masa kita tu untuk kita nak lakukan satu benda. Jadi bila kita dah letakkan block time dekat kalender kita, kita dah tak boleh nak lari. Tapi itulah, boleh juga boleh lari kan. Kalau betul-betul nak lari, tak ada siapa pun nak halang. Sebab itulah disiplin diri ni sangat penting, sebab dia perlu datang daripada dalam diri. Kalau nak tunggu mak dengan ayah marah baru nak buat satu benda tu, memang tak akan jalan lah kan. Sampai bila kita nak tunggu, harapkan orang lain nak tolak kita untuk berjaya. Kita sendiri kena rasa nak buat benda tu. Tapi yang Lisa nak kongsi ni untuk daripada segi masa, macam mana kita nak membahagikan masa. Kadang-kadang kalau terlampau banyak sangat benda kita nak buat, rasa macam 24 jam yang kita ada tu tak cukup kan. Jadi cara kita boleh gunakan cara block time dekat kalender tu untuk nak halang kita supaya jangan kita buat. Kalau katakan tengok TV tak ada dekat kalender kita, jangan pula nak pergi tengok TV, tengok cerita drama yang tengah popular sekarang ni. Jadi itulah caranya. Memang kalau tak diblokkan time dekat kalender, rasanya macam aku ada banyak masa hari ni, bolehlah pergi tengok 1-2 cerita dekat Netflix sekarang. Tapi kalau kita dah blockkan time masa kita dekat kalender, kita dah rasa ini sebenarnya kalau kita tak buat benda ni, nanti benda projek yang kita nak buat ni takkan berlaku. Sebab itulah macam sekarang ni hari Ahad pun Lisa masih lagi buat recording ni, sebab nak tunggu masa hari bukan Ahad, Lisa ada kerja lain. Jadi sebab itulah video ni lakukan hari Ahad, walaupun sepatutnya Ahad itu untuk masa untuk berehat. Tapi Lisa pastikanlah ada juga masa untuk Lisa rehat dengan tidur yang cukup. Sebab itu salah satu lagi benda yang penting kan. Jangan pula kita terlampau sangat kerja. Ingat tadi keseimbangan dalam sesuatu yang kita lakukan mesti seimbang. Jangan terlampau lebih sangat kerja sampai lupa pula nak rehat. Jadi korang jangan bimbang lah. Lisa bukan macam tu. Lisa cukup rehat, cukup tidur 8 jam setiap hari memang cukup. Kadang-kadang tu adalah terkurang juga sebab tak boleh tidur, nak buat macam mana kan. Okeylah. Okey, seterusnya bab 12, disiplin diri dan kesihatan. Kesihatan yang baik adalah penting untuk kita mencapai matlamat kita. Kadang-kadang kalau ada duit banyak pun, tapi kalau kesihatan tak ada, asyik sakit je, sikit-sikit sakit je kan. Macam mana kita nak rasa, nak enjoy kan apa duit yang kita ada kan. Wealth yang kita ada tu macam dah tak berguna kalau kita pun rasa sakit, tak rasa semangat pun dah tak ada untuk asyik dalam keadaan pain kan, dalam keadaan sakit kena makan painkiller dan sebagainya. Okeylah. Jadi dalam buku ni, dalam bab 12 ni, Brian Tracy menjelaskan bahawa disiplin diri tu penting kalau kita nak menjaga kesihatan dengan bijak. Macam mana cara nak menjaga kesihatan dengan bijak ni? Gunakan kita kena baiki diet yang kita ambil. Kalau dekat Malaysia, bila kita sebut diet tu, kita dah di-associatekan dengan kurang makan. Tak nak makan sebab kita berdiet ataupun nak kuruskan badan. Tapi sebenarnya maksud diet itu adalah makanan yang kita ambil, sama ada makanan tu berkhasiat ke ataupun makanan tu tak berkhasiat. Itu kena buat lagi video lain lah kan, kalau nak bincangkan antara apa makanan berkhasiat, apa makanan yang tak berkhasiat. Sebenarnya data tentang makanan berkhasiat dan tak berkhasiat ni dah banyak berubah daripada apa yang Lisa belajar dulu kat sekolah kan. Contohnya dulu kat sekolah, cikgu cakap bukan ada piramid tu kan, piramid yang kat bawah sekali kena makan banyak rice apa semua. Tapi berdasarkan newly found research, itu semua dah tak appropriate lagi dah. Jadi sebab tu kita kena sentiasa tengok apa yang terkini untuk macam mana cara kita memperbaiki diet kita. Sebab kita tak nak terlampau, bukan kita kata tak nak gemuk, tapi bila kalau kita BMI kita tu lebih tinggi daripada 25, maksudnya kita dah overweight ataupun obese. Jadi kita lebih mudah untuk dapat penyakit yang ada. Jadi sebab itulah kita kena perlu mencegah sebelum benda tu berlaku. Kalau kita dah tahu ya bahawa BMI yang tinggi tu boleh membuatkan badan kita lebih mudah dapat penyakit, kenapa kita masih lagi tak nak ubah diet kita untuk mengambil makanan yang lebih sihat ataupun mengurangkan makanan supaya kita tidak berada di tahap terlebih berat ataupun obesiti. Okey, bab ke-13, disiplin diri dan ketenangan. Ketenangan adalah paling penting untuk kita mencapai kebahagiaan dan juga kejayaan. Dalam buku ni, dalam bab ni, Brian Tracy menjelaskan
bahawa kalau dengan berdisiplin kita boleh mencapai ketenangan dalam hidup. Apa yang dimaksudkan adalah Brian Tracy memberikan contoh orang yang dapat mengendalikan emosi dalam keadaan situasi yang mencabar. Dan untuk video ni Lisa rasa tindakan ataupun apa yang kita boleh ambil untuk mencari cara, kita kena cari sendiri cara macam mana kita dapat mencapai ketenangan hidup kita. Iaitu kita kena berlatih untuk mengendalikan emosi kita. Kalau asyik terlalu marah, ya, nampak bawa kereta, nampak orang potong queue, terus saja nak marah, tak tahu ke nak mengendalikan emosi kita, terlampau mengikut perasaan, macam mana kita nak rasa tenang? Jadi ini yang kita boleh kena lebih self-aware ataupun aware dalam keadaan apa yang buat, apa trigger benda yang boleh buatkan kita rasa tiba-tiba je rasa nak marah. Be self-aware of your own self. Bab ke-14, disiplin diri dan kejayaan. Kejayaan adalah hasil daripada disiplin diri yang kukuh. Kejayaan dengan disiplin diri, kita dapat mencapai kejayaan dalam hidup kita. Memang ada banyak contoh yang dibincangkan dalam bab ini, dan semua yang contoh-contoh yang dibincangkan adalah orang yang berjaya ni berjaya sebab diorang berdisiplin. Jadi kalau kita dah tahu kita memang berkeinginan kuat untuk mencapai apa yang kita nak tu, dan kita ada disiplin, jadi insya-Allah kita akan berjaya terhadap apa yang kita nak. Bab yang ke-15, disiplin diri dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri ni memang penting. Penting sangat-sangat. Kalau kita tak percaya dengan diri kita sendiri dan kita nak harapkan orang percaya dengan kita, memang taklah kan. Siapa dia orang nak percaya dengan kita kalau kita sendiri merendah-rendahkan diri kita sendiri? Betul tak? Jadi sebelum kita nak orang percaya diri kita sendiri kena percayakan diri kita sendiri. Jadi disiplin diri ni memang penting untuk kita membangunkan kepercayaan diri kita supaya dia menjadi lebih kukuh. Kita mampu buat. Kalau kita tak tahu, kita belajar. Jangan setakat okey tak tahu, stop dekat situ je. Tak nak cuba, tak nak ambil inisiatif untuk belajar macam mana cara nak buat. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau korang praktikkan peribahasa atau phrases ni, insya-Allah boleh berjaya. Sebab segala masalah ada penyelesaiannya. Dan bila kita mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan kita boleh memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang kita perlukan untuk kita mencapai matlamat tersebut. Jadi tapi first mesti adalah dulu matlamat. Kalau korang sendiri hidup tak ada matlamat, dan macam mana nak boleh buat ni semua kan. Jadi ada matlamat, ada kepercayaan diri, ada disiplin, insya-Allah kita boleh berjaya. Bab 16, disiplin diri dan kecemerlangan peribadi. Kecemerlangan peribadi ataupun personal growth adalah hasil daripada disiplin diri yang kukuh. Disiplin diri ini adalah penting untuk kita mencapai kecemerlangan peribadi yang tinggi. Personal growth ataupun kecemerlangan peribadi ni, contohnya yang Lisa nak bagi sebagai contoh dekat sini adalah kadang-kadang kita lupa bahawa kita ingat bahawa kita belajar tu hanya bila kita dekat sekolah, tapi kita lupa sebenarnya dalam hidup pun kita boleh belajar. Tak semestinya dekat sekolah ataupun dekat universiti je kita belajar. Sekarang ni sangat-sangat mudah nak belajar. Kalau dulu mungkin kita lebih berpandu, dulu-dulu kan kita boleh berpandu dengan baca banyak-banyak buku. Tapi sekarang ni bukan setakat buku. Kita ada YouTube, kita ada platform-platform yang ada online ataupun pembelajaran dalam talian yang kita boleh gunakan untuk belajar. Dan belajar ni, pengetahuan ni macam-macam benda dalam aspek kehidupan kita. Apa je yang terfikir kita untuk kita nak belajar, kita boleh cari dan kita boleh gunakan segala source ataupun resources yang wujud untuk kita membangunkan kecemerlangan peribadi kita. Tapi itulah semua mesti ada disiplin diri. Kalau setakat belajar dalam satu tahun tu belajar baca satu buku je, macam mana kita nak meningkatkan kecemerlangan peribadi kita?
lifelong learning, long life learning ke lifelong learning. Belajar tu seumur hidup, bukan setakat dekat sekolah je. Dan belajar ni dengan belajar, sentiasa belajar ni boleh membuatkan kita lebih sentiasa bertambah baik untuk kecemerlangan untuk peribadi kita sendiri. Okey. Bab ke-17, disiplin diri dan juga hubungan. Hubungan yang baik dengan orang lain adalah penting untuk kebahagiaan dan kejayaan. Hubungan ni, relationship ni bukan setakat hubungan dengan diri kita sendiri, cara macam mana kita bercakap dengan diri kita sendiri pun itu hubungan juga. Dan juga sebab kadang-kadang bila kita rasa kecewa terhadap diri kita, kita mudah sangat kita nak menyalahkan diri kita sendiri, ataupun cakap diri kita bodoh dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah tak bagus untuk diri kita sendiri. Tapi hubungan yang dalam bab ni Brian Tracy cakap pasal hubungan dengan orang lain. Contohnya kita menjaga hubungan dengan ibu bapa kita, menjaga hubungan dengan pasangan kita, menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan kita. Menjaga hubungan yang baik pun memerlukan disiplin, sebab kadang-kadang kita perlu bersabar dalam berkomunikasi supaya memberikan komunikasi yang lebih berkesan. Jangan sikit-sikit je asyik nak snap kan. Snap. Okeylah. Tindakan yang kita boleh ambil dalam menjaga ni, cuba kalau kita disiplin, okey, contohnya kalau banyak benda, banyak cara yang kita boleh lakukan. Kalau kita dah tak tahan sangat dengan perangai kawan kita yang tak reti nak asyik ambil kesempatan je kan, putuskan je hubungan, tak ada masalah pun. Tapi kalau kita rasa masih sayang dengan kawan kita tu dan kita rasa boleh membantu untuk dia berubah ke jalan yang lebih baik, sabar tu mungkin lebih baik untuk kita kekalkan hubungan dengan dia. Tapi kalau kadang-kadang kita berkawan dengan orang tu, tapi orang tu disebabkan dia punya demanding tu terlampau lebih sangat, membuatkan kita rasa macam kita pun tertarik sekali untuk jadi macam dia, lebih baiklah korang putuskan je lah hubungan dengan orang tersebut. Tak kisahlah itu kawan ke, atau boyfriend ke, girlfriend ke, suami ke, isteri ke. Ni ada orang yang marah ni kalau dengar saya cakap macam ni. Tapi itulah, sebaik-baik bersabar. Tapi kalau kita dah tak tahan sabar, jangan sampai kita pula jadi macam dia, ikut-ikut perangai dia yang tak bagus. Ataupun ialah peer pressure ni memang real. Kadang-kadang kita adalah sama je macam kawan-kawan yang ada di sekeliling kita. Kalau kita nak berjaya, carilah kawan-kawan yang berjaya, sebab orang yang berjaya dia akan menarik kawannya untuk berjaya juga. Okey, bab 18, disiplin diri dan kepimpinan. Kepimpinan yang baik adalah penting untuk kita mencapai matlamat dan juga kejayaan hidup kita. Jadi untuk pemimpin yang berkesan, untuk menjadi pemimpin yang berkesan, memang perlukan disiplin diri. Dan contohnya orang yang pemimpin yang berkesan, mereka mempunyai visi yang jelas dan memimpin dengan contoh yang baik. Dan untuk kita ambil daripada bab ni, memimpin ni bukannya, untuk jadi pemimpin ni bukanlah nak jadi PM baru pemimpin. Pemimpin ni memimpin dalam rumah, di antara kawan-kawan kita. Itu semuanya tahap kepimpinan. Kalau lebih, kadang-kadang nak memimpin diri sendiri pun boleh juga. Jangan kita ikut je hawa nafsu, rasa macam nak main game 10 jam terus je main game 10 jam. Itu macam dah tak ada dah sifat kepimpinan kan. Sebab kita tak ikut disiplin diri yang kita sepatutnya buat. Kalau kita dah ada visi nak berjaya dalam exam tahun ni, make sure kita ada disiplin diri. Jangan ikut sangat perasaan hawa nafsu, asyik nak main game je, ataupun asyik nak smule je sampai lupa pula cara nak buat homework ke apa ke. Okey. Bab 19, disiplin diri dan produktiviti. Produktiviti yang tinggi adalah amat penting untuk kita mencapai matlamat dan juga kejayaan. Dalam bab ni Brian Tracy menjelaskan, kalau kita tingkatkan produktiviti dalam hidup kita, jadi kita untuk meningkatkan produktiviti dalam hidup kita, kita memerlukan disiplin diri. Kalau contohnya minggu lepas kita buat satu video, kalau kita nak tingkatkan produktiviti, nak produce 2 video untuk minggu ni, kita perlu disiplinkan diri kita.
Maksudnya ada benda yang kita perlu say no. Say no tu menyanyi. Contohnya. Ataupun kalau kita nak baca 2 buah buku minggu ni, boleh ke baca 2 buah buku? Kalau boleh teruskan, kalau tak boleh buat setakat yang termampu. Tak ada siapa pun paksa untuk buat sampai tak mampu. Jangan pula sampai mendera diri sendiri. Tapi buat setakat yang termampu, tapi sentiasa berusaha untuk meningkatkan produktiviti kita. Sebab macam mana kita nak berubah menjadi baik kalau kita tak tingkatkan produktiviti, dan nak tingkatkan produktiviti perlukan disiplin. Okey, bab yang ke-20, disiplin diri dan teknologi. Teknologi sekarang ni sangat-sangat berkembang. Kita dah ada artificial intelligence. Dah ada AI, macam-macam jenis AI yang Lisa dah tengok dekat YouTube tu. Ada ChatGPT, ada Midjourney yang boleh createkan art. Korang masuk prompt je, lepas tu keluar beautiful art. Dan ada video yang Lisa tengok, diorang dah jual art yang di-createkan melalui Midjourney ni dekat Etsy. Dan store yang diorang ada tu dah berkembang-kembang. Jadi itulah, kalau kita nak seimbang dengan teknologi yang sentiasa berkembang ni, kita tak boleh lah asyik baca buku yang lama je. Kat mana ada source ataupun pengetahuan ilmu yang baru tu, kita kena involvekan diri sendiri. Jadi macam mana cara ni? Kena ada disiplin. Contohnya ambil masa 30 minit setiap hari untuk belajar teknologi yang baru, untuk belajar dan juga mengapplykan. Kadang-kadang bila kita belajar sesuatu tu tapi kita tak applykan right away, kita akan lupa. Jadi terutama sekali benda-benda baru kan. Jadi contohnya kita belajar pasal Midjourney, macam mana nak createkan art. Createkan art setiap sekali. Lepas tu kalau boleh disiplinkan diri, spendkan masa 30 minit kalau itu yang korang berminat nak buat lah. Lisa bagi contoh je untuk Midjourney, macam-macam teknologi yang ada. Kadang-kadang nak ambil gambar melalui telefon pun sekarang dah ada iPhone fotografi. Tak perlu lagi nak guna kamera yang besar-besar tu kan untuk nak producekan gambar. Tu semuanya contoh, sebab teknologi ni sentiasa berkembang. Kalau kita tak disiplinkan diri untuk belajar teknologi tu, sampai bila pun kita tak akan tahu tentang teknologi tu wujud dan bagaimana teknologi tu dapat membantu kita untuk membantu kita dalam kehidupan seharian, membantu menyenangkan kerja-kerja kita. Okey, dan yang terakhir untuk bab 21 adalah disiplin dan juga Tuhan. Agama ataupun spirituality adalah penting dalam kehidupan kita, dan dalam buku ni Brian Tracy menjelaskan disiplin diri ni penting untuk kita nak mengamalkan religion dan juga spirituality dengan lebih baik. Yalah, bila kita semayang setiap hari kan, kalau kita tak ada disiplin diri, maksudnya semayang Zohor, semayang asar, lepas tu lupa semayang maghrib, semayang isyak. Macam mana nak dekatkan diri dengan Tuhan? Jadi apa yang kita boleh ambilkan daripada yang kita amalkan, sebenarnya benda tu adalah benda yang disiplin diri ni perlu untuk kita berjaya, untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau puasa, contohnya puasa kan, sekarang bulan puasa. Kalau korang puasa hari ni, esok tak puasa, tak ada disiplin lah tu. Macam mana kita nak habis ataupun macam mana kita nak habiskan 30 hari berpuasa dalam bulan Ramadan kalau kita tak ada disiplin diri, ataupun asyik fikir nak yang mudah je kan, tak nak puasa cukup, tapi bila raya tak sabar nak raya. Okeylah, itu sahajalah 21 bab dalam buku ni. Macam Lisa dah cakap awal tadi, Lisa akan letak link untuk korang, kalau korang berminat untuk dengar dalam bahasa Inggeris, link dekat description box untuk free audiobook dalam bahasa Inggeris. Tapi Lisa tak tahulah sampai bila link tu, sebab Lisa pun tak tahu in term of copyright sama ada benda tu okey ke tak kan. Tapi dah sebab Lisa jumpa dan Lisa nak share dengan korang, korang boleh pergi dan dengar sendiri. Jadi secara kesimpulannya, dalam buku ni Brian Tracy telah menekankan kepentingan disiplin diri untuk kita mencapai matlamat dan kejayaan dalam kehidupan kita. Dan
beliau memberikan banyak contoh-contoh orang yang berjaya melalui disiplin diri dan juga memberikan strategi untuk kita membangunkan disiplin diri kita dalam pelbagai aspek dalam kehidupan kita. Jadi macam yang Lisa cakap tadi, bila kita dah belajar benda ni, dah ada 21 bab kan, kalau kita tak amalkan, maka ilmu tu takkan bawa kita ke mana-mana. Jadi Lisa harap kalau korang dah tengok sampai kepada saat ni, Lisa harap korang dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk channel Lisa, dan jangan lupa like dan juga share, dan semoga kita dapat jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah.